Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanan merupakan suatu benda yang setiap manusia di muka bumi ini perlukan demi kelangsungan hidup masing-masing. Kegagalan untuk memenuhi keperluan asas ini untuk tempoh yang panjang akan mengakibatkan perkara yang tidak diingini seperti tubuh badan tidak dapat berfungsi dengan baik dan akhirnya menemui kegagalan, yakni kematian. Oleh itu, wujudnya bermacam jenis makanan tradisi turun-temurun berdasarkan negara berfaktorkan bentuk muka bumi dan cara kehidupan seharian. Setiap negara pastinya mempunyai makanan tradisional masing-masing. Makanan tradisional merupakan antara aset terpenting untuk sesuatu tempat itu untuk mengekalkan identiti sesuatu kaum dan menarik perhatian pelancong bagi memperkenalkan makanan itu ke seluruh dunia. Akan tetapi, makanan juga dapat dipengaruhi oleh budaya-budaya yang diamalkan di suatu negara. Seperti di Malaysia sendiri, terdapat pelbagai pengaruh terhadap makanan disebabkan kepelbagaian kaum di Malaysia iaitu Melayu, Cina dan India, ditambah lagi dengan budaya Islam dan budaya moden. Perincian lebih mendalam terhadap hubungan budaya dan makanan di Malaysia akan dibincangkan sebentar sahaja nanti atas hasil kajian yang telah kami lakukan. Budaya makanan boleh dibahagikan kepada dua, iaitu budaya makanan tradisi dan budaya makanan moden. Menyentuh kepada budaya makanan tradisi, bagi setiap kaum ia masih kekal sehingga hari ini. Kebiasaannya, ia akan disediakan ketika upacara-upacara tertentu. Sebagai contohnya, ketika menjelang hari perayaan Aidilfitri bagi masyarakat Melayu, makanan tradisi mereka adalah lemang, ketupat, rendang akan dihidangkan. Bagi masyarakat Cina pula, kuih bakul, kuaci, kuih bakar dan limau menjadi hidangan pada hari perayaan mereka. Manakala bagi perayaan Deepavali untuk masyarakat Hindu, mereka gemar menghidangkan makanan seperti tosai, kari dan murukku. Tidak ketinggalan juga, jamuan turut diadakan ketika berlakunya peristiwa-peristiwa tertentu seperti menyambut kelahiran, perkahwinan dan kematian. Selain daripada itu, jamuan juga turut diadakan ketika berlakunya peristiwa-peristiwa seperti pindah rumah, menyambut kejayaan seseorang bagi menunjukkan hadirnya rasa kesyukuran kepada Allah, kepada Tuhan mereka. Jamuan yang diadakan menurut peristiwa yang berlaku dipraktikkan dan diamalkan bagi semua kaum yang berada di Malaysia. Okey, seterusnya akan disambungkan oleh Muhammad Najmi bin Muhammad Yusni. Seterusnya, pengambilan makanan juga berbeza di antara kaum. Ada yang menggunakan tangan, ada yang menggunakan sudu ataupun garfu, ada juga yang menggunakan penyepit. Seperti bagaimana situasi di Malaysia, ketiga-tiga cara ini dipraktikkan dan memberi kesan dan akibat daripada berlakunya pertemuan antara budaya-budaya yang dibawa oleh setiap kaum dalam masyarakat. Apa yang berlaku adalah satu keunikan bagi negara ini berbanding dengan negara-negara lain. Oleh itu, keunikan ini dapat diperjelaskan lebih lanjut dengan cara mengkaji makanan dan teknik-teknik yang digunakan dalam penyediaan makanan setiap bangsa dan cara ia meresap sehingga mampu mengubah teknik dan cara pengambilan makanan generasi pada hari ini. Seterusnya, pengaruh budaya asing terhadap budaya makanan Melayu bagi aspek pengaruh budaya Islam. Agama Islam merupakan elemen penting terhadap pemakanan dalam kalangan orang Melayu. Bagi mereka yang berbangsa Melayu dan beragama Islam,
ianya adalah wajib untuk memilih makanan yang halal dan mengelakkan makanan yang haram. Antara kandungan yang sering dielakkan ialah babi dan arak, walaupun ia sering digunakan dalam masakan bangsa-bangsa lain. Penggunaan daging yang sering digunakan seperti ayam, lembu dan kambing hendaklah disembelih mengikut garis panduan agama Islam. Hal ini bagi memastikan ianya halal dan bersih untuk digunakan dan dimakan. Di samping itu, antara perkara yang ditekankan dalam agama Islam adalah pembacaan doa sebelum memakan makanan tersebut, bagi melahirkan rasa kesyukuran terhadap Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi kita rezeki. Oleh itu, setiap orang yang berbangsa Melayu dan beragama Islam disunahkan memulakan bacaan dengan bismillah bagi memperoleh keberkatan. Hal ini juga ditekankan bahawa ianya juga dapat mengelakkan daripada kita memakan bersama syaitan pada sajian tersebut. Sudah menjadi kebiasaan budaya orang Melayu mendahulukan perbuatan makan dan minum menggunakan tangan kanan mereka. Hal ini adalah kerana pengaruh budaya Islam, di mana ia adalah sunat menggunakan tangan kanan dan makruh menggunakan tangan kiri tanpa keperluan. Tanpa keperluan di sini adalah merujuk kepada mereka yang sihat kesihatannya dan tidak dalam keadaan darurat seperti sakit dan luka. Ia juga merupakan sunnah Rasulullah SAW menggunakan tangan kanan dalam apa jua keadaan. Bagi aspek pengaruh budaya moden, berdasarkan pemerhatian, penghasilan makanan segera yang mematuhi segala syarat dari segi kebersihan dan halal menjadi salah satu punca ia diterima dalam kalangan masyarakat. Ia merujuk atas dasar cara penghasilannya yang mudah dan pada masa yang sama singkat, di mana ia mempengaruhi faktor-faktor cara penghasilannya, memasaknya dan menghidangkannya. Ia juga sering dipraktikkan di tempat kerja. Budaya moden juga turut melahirkan masakan fusion di mana unsur-unsur tersebut dihasilkan melalui pelbagai bangsa, tradisi dan interaksi antara budaya. Oleh itu, ia berlakunya penghasilan makanan yang membenarkan segala bangsa untuk menikmati tanpa mengira latar belakang. Tidak lupa, ia juga melahirkan konsep internasional, memandangkan budaya moden ini meliputi secara global, sebagai contoh penggunaan sudu dan garfu. Seterusnya, pengaruh budaya dari Cina. Masyarakat Melayu yang dipengaruhi oleh budaya Cina yang melibatkan makanan ialah berlaku asimilasi budaya akibat daripada pengaruh jiran dan juga kawin campur. Perubahan ini berlaku di dalam masyarakat berlainan bangsa dan agama di semua tempat. Di antara pengaruh yang dapat kita lihat dari segi makanan, baba dan nyonya ini ialah mereka masih menggunakan makanan tradisinya yang berasal dari Cina seperti peng teh, bakwang, itik sio dan lain-lain. Tetapi ia telah diubah sesuai dengan masakan pedas kaum Melayu. Sebagai contohnya, mereka turut menghidangkan sambal dan nasi kunyit. Lazimnya makanan ini dihidangkan ketika hari perayaan, kelahiran dan perkahwinan. Pengaruh budaya dari India di dalam masyarakat Melayu yang melibatkan makanan ialah berlakunya 3 kasta dalam masyarakat Melayu. Keadaan ini memberi pengaruh ke atas berbagai-bagai lapangan hidup masyarakat Melayu seperti kawasan tempat tinggal, pekerjaan yang dilakukan, makanan yang dimakan, kebolehan mendapat ilmu serta kegiatan harian yang mereka lakukan. Merujuk kepada makanan yang dimakan, makanan golongan hamba dan rakyat tidak akan sama dari segi penyediaan, ramuan dan teknik hidangan berbanding dengan golongan bangsawan ataupun raja. Seterusnya, penggunaan garam pula dilakukan apabila seseorang bayi dilahirkan dengan mencubit sedikit garam ke dalam mulut bayi. Persamaan dengan orang India ialah mereka memberikan minyak sapi ataupun madu. Kata-kata makan garam dulu menggambarkan upacara ini telah lama terdapat di kalangan masyarakat Melayu kita. Selain daripada itu, ada juga dilaporkan bermula daripada kepercayaan agama Hindu yang bererti mencecapkan air manisan atau madu lebah, kurma dan sebagainya ke mulut kanak-kanak yang baru dilahirkan, dipanggil sebagai membelah mulut. Ia dilakukan dengan cincin emas dicelupkan dengan air sirih pinang, kemudian dengan manisan atau madu lebah atau kurma dan akhir sekali dengan air garam.
berhentinya pengaruh budaya India di tanah Melayu kita selepas berkembangnya pengaruh agama Islam. Akan tetapi ada juga peradaban orang Melayu kita ni yang sebati dengan pengaruh India hampir 10 kurun dan masih mengamalkannya. Saya akan menerangkan tentang bahagian saya, iaitu sejarah budaya pengambilan makanan masyarakat di Malaysia ini. Seperti mana yang kita tahu, masyarakat di negara kita, masyarakat utamanya ialah Melayu, Cina dan India, betul. Kita mulakan dengan Cina. Kaum Cina asalnya dari negara China, betul. Negara China ialah negara mempunyai keluasan yang sangat luas di negara Asia. So, penyediaan makanan masyarakat Cina haruslah menitik beratkan dalam penjagaan kesihatan tentang konsep yin dan yang serta konsep 5 unsur, iaitu konsep api, air, tanah, angin dan juga kayu. Bentuk makanan dan masakan kaum Cina dipengaruhi oleh bentuk muka bumi negara asal mereka, iaitu dari cara masakan utara dan selatan. Okey, di utara sebagai contoh, di utara masakannya lebih kepada yang berminyak sedikit. Selain itu, pasta memainkan peranan penting untuk membuat mi, roti pau dan juga kuih tiaw. Selain itu, haiwan dan isi ikan merupakan bahan utama penting dalam hidangan mereka. Maksudnya bahan utama diorang lebihkan daging haiwan dan juga isi ikan. Penyediaan makanan oleh masyarakat Cina ialah dari segi warna, aroma dan perasa. Hidangan daging dan sayuran disediakan sebagai satu utama ingredien dan 2 atau 3 ingredien ialah sekunder yang mempunyai berlainan warna. So, hidangan yang mempunyai keharuman aroma biasanya akan menambah selera mereka. Mereka mempercayai itulah selera mereka. Okay. Selain perisa warna dan aroma, kandungan nutrien juga adalah perkara utama dalam masakan mereka. So, diorang pentingkan nutrien dalam sejenis makanan itu. Saya bagi contoh makanan tradisional diorang lah. Yishang dan juga Tang Yuan. Yishang ni seperti mana yang kita dapat tahu, dia banyak jenis warna. So, aroma dia akan naik. So, dia lagi tambah selera makan kaum Cina lah. Tang Yuan ni dia macam sup, lepas tu dia ada isi dalam tu. Kaum Cina memang suka jenis yang macam sup-sup itulah. Okey, kita pergi kepada masyarakat India pula. Kita sebagaimana kita tahu, kerajaan India dan agamanya telah terbukti pernah wujud di semenanjung Malaysia ni pada awal kurun ke-4 Masihi lagi, betul. Pengambilan makanan bagi kaum India dapat dilihat banyak dipengaruhi oleh kitab Ayurveda yang bermaksudnya ialah the science of living. Masyarakat India akan mengamalkan sistem diet Ayurveda. Okey, istilah Barsha dan Anna menunjukkan kepelbagaian makanan dalam masyarakat India. Okey, mereka mempercayai bahawa makanan adalah perangsang kepada deria rasa. Pelbagai bijirin digunakan sebagai makanan. Contohnya barli dan beras adalah penting semasa zaman Atharvaveda. Ia dikisarkan dan menjadikan seperti kek. Lepas tu dicelupkan dalam minyak sapi sebelum dimakan lah. Okey. Di samping itu, kek manis daripada tepung barli juga ada disediakan oleh masyarakat India. Okey, selain itu, beras juga merupakan bijiran yang terpenting. Macam Melayu kita lebihkan kepada nasi, betul. Menurut orang Hindu, mereka juga suka makan nasi. Contohnya nasi sastika yang dikatakan oleh boleh menguatkan tubuh badan mereka. Sebagai contohlah nasi sastika. Okey, kepelbagaian menyediakan makanan seperti susu ke, manisan, rempah ratus dan herba, minyak-minyak bijirin ke. Masyarakat India ni dia lebih kepada suka manisan, betul. Okey, masyarakat India menyediakan semua itu mengikut adat mereka yang tradisi dari dahulu lagi lah. Sebagai contoh, manisan merupakan sebahagian menu utama mereka bagi masyarakat India. Mereka lebih gemar dan pertama diorang lebih tahu tentang madu. Diorang yang jumpa manisan madu dahulu. Saya bagi contoh, manisan dia macam maruku. Maruku kan ada yang manis, ada yang pedas. Diorang lebih kepada rempah ratus, betul. Itu setakat yang saya kaji tentang sejarah masyarakat Cina dan India. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dari segi sejarah, kaum Melayu ni dia ada elemen-elemen dan usul asal daripada Sulawesi, Jawa dan Thailand. Jadi tak pelik lah kalau pengaruh-pengaruh negara ni dapat mempengaruhi masakan Melayu, dan sedikit sebanyak menunjukkan masakan Melayu ni menunjukkan kualiti dan pengaruh dari negara-negara tersebut. Jadi resipi sesuatu makanan dalam sebuah keluarga ni dia mengalir daripada satu generasi ke satu generasi dengan mengikut cita rasa terhadap satu makanan. So orang Melayu ni adalah orang petani, masyarakat petani. Warisan turun-temurun yang berkaitan dengan pertanian, penternakan, peladangan, itu adalah satu warisan yang berharga. Dia penting sebab dia dapat mempengaruhi kehidupan orang Melayu dan juga mempengaruhi kebolehan orang Melayu untuk menjadikan makanan harian. Ada juga pelbagai jenis makanan tradisi yang diwarisi secara turun-temurun hingga ke hari ini. Contohnya di Malaysia, misalnya kita ada jenis-jenis makanan yang unik untuk setiap negeri. Contohnya Pulau Pinang kita ada laksa, Negeri Sembilan kita ada masak lemak cili api, Kelantan kita ada budu, Terengganu kita ada nasi dagang. So kelebihan makanan tradisi ni antaranya lah kita boleh simpan lama lah. Dia tahan lama. Keaslian makanan itu yang disimpan biasanya dia akan kekal daripada segi rasa dan aroma, bau dia. Walaupun makanan itu tak menggunakan bahan pengawet seperti yang sekarang ni makanan moden kita gunakan kan. Hal ini dapat membuktikan yang teknologi yang dipraktikkan oleh orang Melayu terdahulu dalam penghasilan makanan adalah cukup tinggi. Selain daripada keunikan masakan, teknik masakan orang Melayu seperti membakar, mengukus, menggoreng, merendang adalah juga salah satu benda yang patut kita bangga. Dan juga kombinasi penggunaan alat-alat untuk memasak seperti periuk, kuali dan bahan semula jadi seperti buluh, daun palas dan daun pisang. Dia dapat lagi membantu, dia memberikan rasa tersendiri untuk makanan-makanan tradisional masyarakat Melayu. Selain daripada itu, di antara jenis makanan yang popular hingga ke hari ini, macam yang saya cakap tadi, nasi dagang, sate, rendang, ketupat, lemang. Makanan-makanan ini dia diadu dengan berbagai cara, sama ada dengan memerap, melenyek, menggaul atau menggiling. Penggunaan bahan-bahan tertentu seperti penggunaan daun limau purut, daun pandan dan herba yang segar macam contoh daun kesum, bunga gantan dan rempah tradisional seperti jintan manis akan menyebabkan sesuatu makanan tu mempunyai aroma yang sedap dengan perisa yang sangat lazat. And makanan yang dihasilkan oleh orang Melayu dengan menggunakan herba-herba yang saya sebutkan tadi juga amat berkhasiat. Itulah antara yang kelebihan makanan-makanan tradisi Melayu. Selain daripada itu, teknik yang digunakan secara tradisional ketika menyediakan bahan-bahan untuk memasak yang menyebabkan aroma dan rasa yang berbeza daripada masakan hari ini, masakan moden. Seterusnya, saya akan menyambung perbincangan kita ini dalam topik faktor-faktor perubahan corak pengambilan makanan. Dalam arus pemodenan, corak pengambilan makanan juga akan berubah mengikut peredaran masa kerana ia melibatkan perubahan teknologi, penyediaan dan sebagainya. Poin pertama yang ingin saya ulaskan adalah tentang faktor perubahan corak pengambilan makanan juga melibatkan kaum wanita yang ramai
terlibat dalam aktiviti ekonomi dan secara tidak langsung menyebabkan terhadnya waktu bagi kaum wanita untuk menyediakan makanan di rumah. Justru, makanan akan dibeli dari gerai atau restoran sebagai hidangan keluarga. Seterusnya, pengambilan makanan secara moden juga tercetus akibat daripada faktor luaran seperti iklan yang ditunjukkan melalui media cetak dan elektronik. Iklan di dalam media elektronik ataupun media cetak yang mempamerkan berbagai jenama makanan yang disiarkan setiap hari sudah pasti merangsang golongan kanak-kanak, remaja dan orang dewasa juga untuk mencuba makan makanan berkenaan. Yang terakhir, perkahwinan campur turut juga mempengaruhi perubahan terhadap pengambilan makanan secara moden. Walaupun ianya cuma segelintir dan bilangannya yang amat rendah, tetapi apabila suatu perkahwinan itu berlaku, ia bermaksud terjalinnya dua budaya dalam penyatuan. Seterusnya, serba sedikit yang saya dapat merumuskan tentang faktor perubahan pengambilan makanan ini juga adalah kerana kewujudannya fast food ataupun makanan segera. Hal ini kerana ia mudah dan ringkas. Saya akan beri laluan kepada Safwan untuk mengulas lebih lanjut. Assalamualaikum. Alright, so saya akan sambung lagi berkaitan dengan faktor-faktor perubahan corak pengambilan makanan, iaitu makanan segera. Alright, so macam kita tahu pada masa kini, dekat Malaysia ni bukan sahaja dekat Malaysia yang popular makanan segera. So seluruh dunia tahu apa itu makanan segera, and setiap negara ada makanan segera seperti yang kita tahu, KFC, Kentucky Fried Chicken ataupun McDonald's, Pizza Hut, Domino's, dan yang paling top yang ada di seluruh dunia adalah McDonald's lah. Alright, so dekat sini kita boleh dapat makanan segera ni sangat mudah, iaitu kita ada dua cara, iaitu sama ada kita walk in ataupun terus datang ke restoran yang mana yang kita nak makanan segera yang kita pilih tu. So maksudnya kita just pergi ke sana, and then cara kedua adalah kita boleh order menggunakan aplikasi yang ada pada zaman sekarang. Sebagai contoh yang ada di Malaysia, kita ada GrabFood, Foodpanda, ataupun kita boleh order terus direct kepada delivery makanan segera yang ada lah. So nanti diorang akan hantar terus ke rumah kita, and kita just perlu duduk di rumah sajalah. Right, tetapi ada beberapa kajian yang menunjukkan dengan pengambilan makanan segera ini juga akan memberikan beberapa kesan negatif kepada seseorang itulah jika terlebih ambil. Alright, sebagai contoh mudah yang saya nak bagi adalah kita boleh tengok contoh student universiti ataupun yang berada di yang tinggal di asrama. Kebiasaannya diorang akan makan mi segera pada waktu malam ataupun bagi menjimatkan perbelanjaan diorang sendirilah. So dekat sini dengan pengambilan yang terlalu lebih juga akan memberi kesan kepada pelajar ni daripada segi produktif dia akan jadi kurang aktif. So dia akan memberi kesan-kesan yang kurang baik jugalah. So kesimpulan yang saya boleh dapat buat adalah kita boleh kontrol apa yang kita nak makan, and then kalau boleh kita kurangkan daripada segi makanan-makanan yang seperti inilah. So makanan segera ni boleh ambil untuk sekali-sekala, kita lebihkan kepada makanan yang sihat untuk tubuh badan lah. Alright, itu saja daripada saya. Terima kasih. Sebagai rumusan daripada hasil kajian yang telah kami lakukan, kami dapati makanan di Malaysia dipengaruhi oleh budaya-budaya kaum yang terdapat di Malaysia. Sebagai contoh, budaya pemakanan masyarakat India yang dihasilkan daripada kitab Ayurveda yang membawa konsep makanan sihat. Secara keseluruhannya, makanan masyarakat Melayu berkonsepkan makanan halal kerana agama Islam bercegah
untuk makan makanan yang tidak halal seperti daging khinzir dan makanan yang dicampur dengan alkohol. Selain itu, kami juga mendapati pengaruh budaya asing seperti pengaruh India sedikit sebanyak telah membentuk dan memperkayakan lagi budaya Melayu sejak dahulu lagi. Dalam pada itu, kami juga mendapati terdapat banyak faktor-faktor yang mempengaruhi corak perubahan pengambilan makanan di Malaysia. Antara faktornya kemodenan dan percampuran antara dua kaum atau dalam kata lain, kahwin campur. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia hendaklah bertanggungjawab dalam mengekalkan identiti makanan tradisional kita supaya budaya yang telah diamalkan sejak turun-temurun tidak tenggelam ditelan di zaman moden ini. Kita seharusnya bersyukur sebagai rakyat Malaysia yang mempunyai kepelbagaian kaum sekaligus mendidik dan memberi pengalaman yang bermakna untuk mempelajari budaya dan pemakanan kaum-kaum lain. Terdapat beberapa cadangan yang patut kita lakukan. Yang pertama, memperkenalkan makanan tradisional Malaysia di peringkat sekolah. Ini membolehkan kanak-kanak muda mengenal setiap makanan dari setiap kaum. Seperti contoh dari kaum Cina, kaum Melayu, kaum India. Ini 3 kaum yang besar di Malaysia. Jadi setiap perayaan, 3 perayaan ini, perayaan Hari Raya Cina, Raya Aidilfitri dan Deepavali, murid-murid boleh membawa makanan tradisional mereka dan bagi kawan-kawan yang guru-guru untuk merasa. Tapi perlu diingatkan juga murid-murid perlu mengelak dari berlakunya isu tidak baik seperti memberi makanan yang tidak sepatutnya kepada kawan-kawan yang lain. Seperti contoh bangsa India tidak memakan lembu dan bangsa Melayu atau yang beragama Islam tidak memakan daging khinzir. Kedua, kita boleh memperluaskan makanan Malaysia ke pasaran antarabangsa. Ini dapat membuat makanan Malaysia lebih dikenali ramai oleh orang luar. Seperti contoh di London, terdapat beberapa kedai Malaysia yang menjual masakan Malaysia. Hal ini kerana terdapat terdapat ramai juga rakyat Malaysia yang menetap di sana dan juga rakyat Malaysia yang suka bercuti dan berkunjung ke London. Sedikit sebanyak terdapat kesan positif yang kita boleh dapat, iaitu orang luar akan berasa ingin tahu dan akan mencuba makanan Malaysia. Dan terdapat juga beberapa rakyat England yang sudah menetap di Malaysia kerana jatuh cinta dengan makanan Malaysia, iaitu Riz dan Mat Dan. Ketiga, kita boleh menganjurkan pertandingan masakan mengikut tema makanan tradisional Malaysia. Hal ini kerana ramai anak muda tidak gemar atau kurang ingin tahu tentang makanan tradisional. Jika ada pertandingan yang memberikan hadiah yang lumayan, jadi anak muda akan belajar dan juga ingin tahu bagaimana untuk menyediakan masakan tradisional Malaysia. Yang terakhir, kita sebagai rakyat Malaysia kita perlu mengambil tanggungjawab untuk memastikan makanan tradisional Malaysia dijaga. Hal ini kerana juga ia peninggalan yang perlu dibanggakan oleh generasi muda akan datang dan mungkin boleh menarik minat lagi pelancong untuk datang ke Malaysia dan merasa makanan Malaysia sendiri. Akhir kata, kita perlu menjaga dan bangga dengan makanan tradisional kita sendiri.